Yang saya hormati hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan limpah kurnia daripadanya, maka kita dapat bertemu sekali lagi pada pagi ini untuk kita menyambung sesi pengajian kita, membicarakan isi kandungan kitab Sulamut Tauhid. Kitab Aqidatul Awam. Saya share screen. Jelas ya suara saya? Jelas. Okey, baik. Jelas Ustaz, silakan. Paparan skrin kita. Okay, baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita telah sampai kepada baik dalam pertemuan yang lepas kita telah membincangkan kita sampai kepada bait yang ke-8. Maafkan bait yang ke-7. Bait yang ke-7. Wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadirun muridun alimun bi kulli syai. Kita sampai pada perbahasan tersebut. Jadi ada perkara yang saya nak sambung daripada perbahasan ini, daripada bait ni lah, sebelum kita masuk kepada bait yang ke-8. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi dalam bait yang ke-7 ya. Dalam bait yang ke-7 pada minggu lepas kita telah bincangkan berkaitan dengan wa qaimun. Qaimun, apa makna qaimun? Maknanya Allah Ta'ala bersifat dengan al-qiyam binafsih. Maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya. Wa qaimun ghani. Itu maksud daripada wa qaimun ghani. Pengisbatan Allah dengan sifat al-qiyam binafsih. Dan kemudian pengarang kitab menyebutkan wa wahidun. Ini pengisbatan Allah dengan sifat al-wahdaniyah, iaitu sifat keesaan. Allah Ta'ala Maha Esa, maknanya Allah tidak sama dengan selainnya daripada segenap aspek, sama ada daripada sudut zatnya, sifatnya atau perbuatannya. Jadi kata pengarang kitab, wahai di sini dengan makna ini adalah suatu pengisbatan Allah dengan sifat al-hayah. Allah Ta'ala Maha hidup. Hidup Allah tanpa memerlukan selainnya untuk hidup. Tidak seperti kita yang memerlukan udara dan sebagainya. Dan lagi kata pengarang kitab, qadirun. Ini pengisbatan Allah dengan sifat al-qudrah. Allah Maha berkuasa. Dengan sifat al-qudrah, Allah mengadakan dan meniadakan segala perkara yang jaiz aqli. Jaiz aqli maknanya yang harus pada akal. Begitu juga muridun, Allah dengan sifat ini, muridun adalah suatu pengisbatan Allah dengan sifat al-iradah. Dengan sifat al-iradah, Allah mengkhususkan segala tiap perkara yang jaiz aqli. Maksudnya bertakluk sifat al-qudrah dan al-iradah bertakluk dengan sekalian perkara yang jaiz aqli, maknanya yang harus pada akal. Maknanya terkeluar daripada perkara yang harus pada akal itu seperti perkara yang adalah perkara yang mustahil ya. Terkeluar daripada perkara yang harus pada akal adalah perkara yang mustahil pada akal dan juga wajib pada akal. Contohnya apa yang mustahil pada akal? Iaitu Allah menciptakan selainnya yang sama dengan Allah. Jadi kalau ada orang tanya, boleh tak Allah menciptakan sesuatu selain Allah yang
seumpama Allah. Kita tak kata Allah tak mampu dan kita tak kata Allah mampu. Tapi kita jawab bahawasanya sifat al-qudrah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil. Kerana wujud sesuatu yang seumpama Allah itu mustahil pada akal. Jadi sifat al-qudrah Allah tidak bertakluk dengan perkara yang semikian, yang mustahil pada akal. Jadi bila kita kata tidak bertakluk dengan perkara yang semikian, maknanya Allah tidak menciptakan sesuatu selainnya yang seumpama dengannya, tidak membawa makna kelemahan. Kerana memang sifat al-qudrah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil pada akal. Dan juga tidak bertakluk dengan perkara yang wajib pada akal. Wajib pada akal Allah dan sifatnya. Kerana Allah dan al-qudrah, kerana zat Allah dan sifat-sifatnya itu qadim, sedia ada tanpa permulaan. Jadi kalau dia bertakluk dengan qudrah yang berkait dengan mengadakan dan meniadakan, jadi dah jadi harus pula sifat zat dan sifat Allah. Jadi sifat al-qudrah Allah dan juga al-iradah tidak bertakluk dengan perkara yang mustahil pada akal atau wajib pada akal. Wajib pada akal iaitu Allah dan sifat-sifatnya. Dalam kata pengarang kitab alimun bi kulli syai', maknanya Allah bersifat dengan sifat ilmu. Ilmu Allah Ta'ala tanpa permulaan, tanpa pengakhiran. Allah Ta'ala dengan sifat ilmunya mengetahui segala tiap perkara. Segala tiap perkara, sama ada perkara yang wajib pada akal, yang harus pada akal dan mustahil pada akal. Maknanya dengan sifat ilmu, Allah mengetahui. Allah mengetahui akan zat dan sifat-sifatnya. Dengan sifat ilmu juga Allah mengetahui segala perkara yang jaiz pada akal. Yang jaiz pada akal tu kenalah kita dan sekalian makhluk yang lain. Maknanya dengan sifat ilmu Allah mengetahui tentang kita, tentang segala makhluknya. Allah mengetahui makhluknya sebelum dicipta atau sebelum berlaku Allah mengetahui, sedang berlaku Allah mengetahui, dan setelah berlaku Allah mengetahui. Ilmu kita terbatas. Kita tak mengetahui sesuatu perkara melainkan setelah ianya berlaku. Adapun Allah Maha mengetahui. Sebelum berlaku Allah Maha mengetahui. Sedang berlaku Allah Maha mengetahui. Selepas berlaku Allah Maha mengetahui. Dan apa yang Allah tentukan dengan iradahnya itu adalah berdasarkan, iaitu selari dengan apa yang Allah mengetahuinya pada azali. Dan apa yang Allah tentukan itu dan apa yang Allah adakan, ciptakan itu selari dengan apa yang Allah tentukan dengan iradahnya. Allah mengadakan dan meniadakan sesuatu perkara itu dengan al-qudrah, dengan sifat kekuasaan. Dan dengan al-qudrah ini Allah mengadakan dan meniadakan sesuatu selari dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau ada perkara yang Allah ciptakan di luar kehendaknya, maknanya Allah terpaksa mencipta, terpaksa mengadakan, dan ini mustahil kerana membawa sifat kelemahan. Sama macam kita ni, kita makhluk, ada kalanya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan itu tak selari dengan apa yang kita kehendaki. Okay, baik. Jadi di sini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, berkait dengan sifat yang kita bincangkan ni, jadi ini ada suatu perkara untuk kita mengambil peringatan lah. Mengambil peringatan, ada suatu fahaman di Malaysia ni, dan telah pun
difatwakan sebagai ajaran sesat, iaitu Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir, kalau di Selangor dah keluar dah dari warta kan, maknanya difatwakan sesat. Jadi antara mereka punya fahaman, antara kenapa mereka ni difatwakan sebagai fahaman yang sesat, ialah kerana mereka berfahaman bahawasanya af'alul insan ataupun perbuatan manusia tidak termasuk, tidak, maksudnya perbuatan manusia ni bukan berlaku dengan qada. Bahkan mereka mengatakan bahawasanya perbuatan manusia bukan berlaku dengan qada Allah. Ia tak termasuk di dalam qada Allah, kata mereka. Itu dengan makna al-qada, dengan makna penciptaan lah. Jadi kata mereka, perbuatan manusia bukan Allah yang menciptakannya. Tapi kata mereka, manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Dan ini bersalahan dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah, kerana kita ahli sunnah, kita meyakini bahawasanya diri makhluk dan juga perbuatannya itu adalah dengan ciptaan Allah. Jadi sesiapa yang berpandangan atau berpegang dengan fahaman bahawasanya perbuatan makhluk, iaitu perbuatan yang Hizbut Tahrir ni disebut perbuatan yang makhluk sendiri ciptakan, Allah tidak menciptakannya, adalah perbuatan al-ikhtiyariyah, al-af'al al-ikhtiyariyah, iaitu perbuatan yang manusia memilih untuk melakukannya, ada pilihan untuk melakukannya. Iaitu seperti kita memegang sesuatu lah. Adapun ada satu lagi, al-af'al al-ittirariyah, itu perbuatan yang di luar kawalan kita, seperti degup jantung, pengaliran darah, itu di luar kawalan kita. Adapun sama ada al-af'al al-ikhtiyariyah atau al-ittirariyah, ya, al-ikhtiyariyah atau al-ittirariyah, itu kedua-duanya adalah dengan ciptaan Allah pada hakikatnya. Adapun apa yang kita perbuat, dikatakan, dinisbahkan perbuatan itu kepada kita hanya semata-mata dengan jalan kasab atau atas jalan ikhtiar, bukan di atas jalan hakikat, bukan di atas jalan hakikat. Hakikatnya semua perkara Allah Ta'ala yang menciptakan, termasuklah perbuatan kita. Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Lagi kata Allah, ya, Allah berfirman, ya, dalam surah yang lain, Allah berfirman, khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maknanya, dan Allah, maknanya Allah menciptakan segala tiap-tiap sesuatu dan menentukan ke atas apa yang Allah ciptakan ketetapan, menentukan ketetapan, ketentuan. Allah yang menetapkan ketentuan bagi makhluknya. Maknanya di sini, daripada ayat ini, ayat ini dipahami bahawasanya semua perkara berlaku dengan qada dan takdir, dan takdir Allah Ta'ala. Jadi kita mengimani bahawasanya qada dan qadar, kita mengimani bahawasanya setiap perkara yang berlaku adalah dengan qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Ta'ala. Dan ini jelas di dalam ayat ini, Allah berfirman, khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala tiap-tiap sesuatu. Jadi khalaqa ni dia semakna dengan al-qada. Al-qada maknanya penciptaan. Dalam ayat yang lain, Allah berfirman, faqadahunna sab'a samawat. Maknanya Allah menciptakan
tujuh petala langit. Jadi Allah bila disebut al-qada itu sama makna dengan al-khalq, iaitu menciptakan. Jadi al-qada pun menciptakan. Itu sebab kita sebagai hamba Allah, kita mengimani, kita sebagai seorang muslim wajib mengimani bahawasanya setiap perkara yang berlaku di dunia ni adalah dengan qada dan qadar Allah Ta'ala. Qada adalah penciptaan, qadar adalah ketentuan, ketetapan. Jadi semua perkara yang berlaku adalah dengan ciptaan dan ketetapan daripada Allah Ta'ala. Jadi hati-hati dengan fahaman ni. Dia fahaman Hizbut Tahrir, ini menyamai fahaman Mu'tazilah lah. Menyamai fahaman Mu'tazilah. Yang mana mereka fahaman Mu'tazilah ada dalam kalangan mereka, dia faham Mu'tazilah ni dia terpecah kepada pelbagai golongan lah. Dia ada pecahan-pecahan dia. Antara dia, mereka meyakini bahawasanya perbuatan makhluk yang mencipta. Maknanya perbuatan makhluk tak ada kaitan pun dengan al-qudrah Allah ataupun al-iradah. Maknanya tak ada kaitan lah. Maknanya tak ada kaitan dengan al-qudrah Allah. Bagi mereka makhluk sendiri yang menciptakan perbuatan mereka, tak berkait dengan Allah yang menciptakannya. Wa'iyadzubillah. Jadi kita kena faham, sekiranya seseorang tu meyakini bahawasanya ada di alam ini sesuatu yang berlaku di luar ciptaan Allah dan di luar kehendak Allah, ini membawa makna kelemahan kepada Allah. Kerana ada sesuatu yang berlaku dalam pemerintahan Allah yang Allah tidak mentadbirnya. Jadi ini mustahil. Okay, baik. Dan hendaklah diketahui juga bahawasanya bila kita menyebut tentang sifat ilmu Allah, sifat ilmu Allah Ta'ala itu azali abadi. Bukannya baru seperti kita. Jadi hati-hati juga, hati-hati, kerana ada sebahagian orang yang bila dia menterjemahkan ayat Al-Quran atau nas daripada nas syarak, contohnya ayat Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Kerana literal daripada ayat ini, literal ayat ni lah, kalau kita terjemahkan secara literal, makna dia, dan kami benar-benar menguji kamu sehingga kami mengetahui al-mujahidin, orang-orang yang berjihad daripada kalangan kamu, dan juga orang yang sabar daripada kalangan kamu. Jadi ada sebahagian orang dia terjemahkan yang dengan perkataan yang membawa makna bahawasanya Allah menguji seseorang tu untuk Allah mengetahui. Tidak ya. Allah sedia mengetahui. Allah dengan sifat ilmunya sedia mengetahui segala tiap perkara, walaupun perkara tersebut belum berlaku. Jadi Allah, kena faham ni, Allah mendatangkan ujian kepada kita bukan kerana Allah tak tahu tentang perihal kita. Tetapi untuk para ulama kata, ayat ini dengan makna ujian yang Allah timpakan kepada kita untuk menzahirkan dalam kalangan hamba-Nya orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berjihad. Bukannya nak bukannya untuk Allah mengetahui, kerana Allah telah sedia mengetahui. Allah tidak berhajat kepada tidak berhajat kepada mengetahui dengan jalan mendatangkan ujian kepada kita. Tetapi ujian yang didatangkan kepada kita itu adalah untuk menzahirkan dalam kalangan hamba Allah orang-orang yang berjihad dan orang yang bersabar dalam kalangan hamba-Nya. Kena faham tu. Jadi ayat tersebut dengan makna Allah menzahirkan dalam kalangan hamba-Nya siapa yang berjihad dan bersabar.
bukan untuk Allah mengetahui. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita sambung kepada bait yang seterusnya. Kata pengarang kitab, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, sami'unil basir wal mutakallim lahu sifatun sab'atun tantazimu. Okay. Sami'unil basir. Di sana sami'un disebut. Pengarang kitab menyebutkan sami'un. Ini adalah pengisbatan Allah dengan sifat sama'. Maknanya Allah Ta'ala maha mendengar. Dengan sifat sama', Allah maha mendengar. Maha mendengar segala perkara yang wujud. Tak ada perkara yang wujud yang terkecuali daripada Allah mendengar akan ia. Al-Basir pula ialah suatu ya. Al-Basir ini pengisbatan Allah dengan sifat Al-Basar. Dengan sifat Al-Basar, Allah melihat segala perkara yang wujud. Maknanya tak ada suatu perkara yang wujud yang di luar penglihatan Allah. Bila kita sebut Allah bersifat dengan sama', Allah mendengar segala perkara yang wujud. Dan Allah bersifat dengan Al-Basar. Allah melihat segala perkara yang wujud. Maknanya nyata bagi Allah segala perkara yang wujud. Tak ada yang tersembunyi. Meskipun seorang tu contohnya, dia bercakap-cakap dengan sahabat dia di dalam peti besi contohnya. Allah tetap mendengar apa yang mereka cakapkan. Walaupun mereka menyorok di mana pun, di dalam lautan sekalipun contohnya. Allah tetap melihat. Tetap nyata bagi Allah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan. Tak kira di mana sahaja, walaupun pada bila-bila masa mereka melakukannya. Dan wal mutakallim, dia sebutan dia tu, dia yang sebenarnya asalnya adalah al mutakallim, tapi dibaca wal mutakallim, wal mutakallimu, dibaca sebab saya baca tadi sami'unil basir wal mutakallimu. Sami'unil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Dibaca begitu. Kenapa? Kerana dia dibaca sukun pada ta itu untuk meraihkan atau untuk menyesuaikan dengan wazan syair. Wazan syair dalam Bahrul Rajaz. Bahrul Rajaz. Ini berkaitan dengan syair lah. Tapi itu tak detailkan tu lah. Nak jelaskan je kenapa dibaca wal mutakallimu. Asalnya adalah wal mutakallimu. Okey. Jadi kata pengarang kitab wal mutakallimu ini adalah suatu pengisbatan Allah dengan sifat al-kalam. Dengan sifat ini Allah Maha berfirman, ya, Allah Maha berfirman dengan sifat al-kalam. Yang mana kalam Allah Ta'ala bukan dengan huruf, suara dan juga bukan dengan bahasa. Kerana Allah Ta'ala Maha suci dari sebarang persamaan dengan makhluk. Kita berkata-kata dengan suara, huruf dan bahasa. Adapun Allah Ta'ala kalamnya adalah azali abadi, bukan dengan huruf, suara atau bahasa. Lahu sifatun sab'atun tantazimu. Kata pengarang kitab, Allah memiliki sifat yang 7 yang tersusun. Maksudnya dia tersusun di dalam bait inilah. Nanti dia akan sebutkan lah. Nanti akan ada sambungan pada bait yang ke-9 tu. Apa maksud dia tantazimu tu? Yang tersusun berturut-turut. Nanti dia sebutkan faqudratun, iradatun, sam'un, basar. Tapi tak bagi kita 8 dulu, itu kemudian dulu. Okay, jadi kita bahaskan bait 8 ni dulu.
Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi kita lihat kata pengarang kitab di sini. Sami'unil basir. Jadi Allah Ta'ala bersifat dengan as-sama'. Iaitu ia adalah sifat yang dengannya Allah mendengar setiap perkara yang wujud. Dan sifat ini azali abadi. Maknanya bila kita sebut sifat Allah azali abadi, Allah Ta'ala pada azali bersifat dengan pendengaran. Bukan maknanya bila makhluk dicipta, bukan maknanya bila makhluk dicipta barulah Allah kita katakan bersifat dengan as-sama'. Tetapi daripada pada azali lagi ya, pada azali Allah bersifat dengan sama. Pada azali Allah bersifat dengan pendengaran. Begitu juga dengan sifat al-basar. Sifat penglihatan. Allah bersifat dengan al-basar bukan maknanya bila diciptakan makhluk baru dikatakan Allah bersifat dengan al-basar. Allah pada azali bersifat dengan al-basar, bersifat dengan penglihatan. Adapun yang baru dicipta itu adalah makhluk. Jadi dengan sifat as-sama' ni Allah mendengar segala tiap perkara yang wujud, dan dengan sifat al-basar Allah mendengar segala tiap perkara yang wujud. Jadi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran kita. Kita mendengar dengan telinga. Makhluk kita mendengar dengan telinga. Bahkan bukan kita saja, selain kita pun ada telinga, ada anggota telinga. Jadi bila kita sebut mendengar dengan telinga, ini membawa kepada makna yang mendengar itu adalah sesuatu yang beranggota. Adapun Allah Ta'ala Maha Suci daripada beranggota. Kita dah sebut Allah Maha Suci daripada beranggota kerana beranggota itu adalah salah satu daripada sifat jisim. Jadi ada ulama salaf namanya Al-Imam At-Tahawi, beliau telah menyebutkan Ta'ala ayillah anil hudud wal ghayat wal arkan wal a'dha wal adawat. Maknanya Maha Suci Allah dari disifatkan dengan al-hudud, maknanya batasan-batasan tertentu lah. Al-ghayat, penghujung-penghujung tertentu. Maha Suci Allah dari disifatkan dengan penghujung-penghujung tertentu. Dan Maha Suci Allah dari disifatkan dengan al-arkan, maknanya sisi-sisi tertentu. Jadi kata beliau lagi, Maha Suci Allah dari disifatkan dengan al-a'dha. Al-a'dha apa maknanya? Anggota-anggota. Dan Maha Suci Allah dari disifatkan dengan al-adawat. Apa makna al-adawat? Iaitu anggota-anggota kecil. Seperti kuku, gigi. Jadi Maha Suci Allah dari disifatkan dengan anggota, sama ada anggota besar maupun kecil. Jadi dipahami di sini bahawasanya Allah tidak disifatkan dengan telinga, mata dan sebagainya. Allah mendengar bukan dengan telinga. Sebagaimana kita mendengar dengan telinga. Maka begitu juga Allah melihat bukan dengan mata. Bukan dengan mata. Sebagaimana kita melihat dengan mata. Kerana bila kita sebut beranggota, secara tak langsung, itu menunjukkan bahawasanya yang beranggota itu adalah jisim. Kerana kita dah sebut, makna jisim adalah sesuatu yang dia ada juzuk-juzuk tertentu bagi diri dia. Ada bahagian-bahagian tertentu. Jadi, anggota ni apa maknanya? Dia adalah bahagian tubuh. Bahagian jasad, bahagian tubuh. Jadi, mustahil Allah bersifat dengan sifat jisim. Kerana Allah Ta'ala zatnya bukan jisim.
Jadi dengan sifat pendengaran dan penglihatan, Allah Ta'ala bukan sahaja maha melihat dan maha mendengar makhluknya, tetapi juga Allah maha melihat dan maha mendengar zatnya. Kerana Allah Ta'ala kerana sifat as-sama' wal basar ni dia bertakluk dengan segala perkara yang wujud. Jadi termasuklah yang wujud adalah Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Jadi Allah maha melihat zatnya yang azali abadi, mendengar zatnya yang azali abadi, tanpa zatnya menyamai zat makhluk. Dan kata pengarang kitab, wal mutakallimu, ini adalah pengisbatan Allah dengan sifat al-kalam. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala bersifat dengan al-kalam, maknanya Allah maha berfirman. Allah maha berfirman yang mana kalam Allah tidak sama dengan makhluk. Kalam Allah bukan dengan huruf, bahasa atau suara. Bukan dengan alat tertentu. Ini kita kena berjaga-jaga kerana ada sebahagian fahaman yang mereka mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, atau mereka kata sifat kalam Allah itu adalah dengan huruf, dengan suara. Tidak, bukan begitu ya. Nabi Musa alaihi salam, baginda mendengar kalam Allah yang azali abadi. Allah membuka hijab, lalu baginda mendengar kalam Allah yang azali abadi, yang bukan huruf, bukan suara, yang tak sama dengan kalam makhluk. Dan ada pun bila kita mengaitkan kalam Allah dengan Al-Quran, kita kena faham Al-Quran itu ada dua makna. Bila kita sebut Al-Quran itu datang dengan dua makna. Okey, makna yang pertama, Al-Quran itu dengan makna sifat kalam Allah yang azali abadi. Al-Quran dengan makna yang pertama adalah merujuk kepada kalam Allah yang azali abadi, iaitu sifat yang wujud pada zat Allah Ta'ala. Jadi Al-Quran dengan makna yang pertama ni, itu adalah azali abadi yang ia bukan makhluk. Dengan makna yang pertama ni, ulama kata ada dua makna bila kita sebut Al-Quran. Adapun Al-Quran dengan makna yang kedua, itu merujuk kepada al-lafzul munazzal, iaitu lafaz yang diturunkan. Itulah yang kita baca, yang ianya adalah bahasa Arab, yang bila kita yang ianya ada tulisan, ia ada bahasa tulisan, kita boleh membacanya, melafazkannya. Itu merujuk kepada Al-Quran dengan makna al-lafzul al-lafzul munazzal. Jadi kena faham Al-Quran itu datang dengan dua makna. Yang pertama dengan makna kalam Allah yang azali abadi, yang ia adalah bila kita sebut kalam Allah yang azali abadi, itu merujuk pada sifat Allah. Kalam Allah dengan makna sifat Allah. Adapun dengan makna yang kedua, itu merujuk kepada al-lafzul munazzal, itulah dia Al-Quran yang kita baca, yang ianya adalah bahasa Arab. Bukan maknanya Al-Quran, bila Al-Quran tu dalam bahasa Arab, bukan maknanya Allah tu kalamnya dalam bahasa Arab atau dengan berhuruf, dengan bersuara, tidak. Kena faham tu. Adapun dengan makna yang kedua tu, Al-Quran dengan makna yang kedua tu, ia adalah ibarah bagi kalam Allah yang azali abadi. Dia adalah ibarah bagi sifat kalam Allah, sifat kalam Allah yang azali abadi. Macam mana tu? Kita nak mudah faham begini. Ulama bagi contoh,
nak mendekatkan kefahaman kita. Contohnya lafzul jalalah Allah kita tulis di papan putih contohnya. Jadi lafzul jalalah tersebut itu adalah ibarah. Ibarah bagi bagi zat yang azali abadi. Bukan lafaz itu adalah Allah, tetapi ia adalah ibarah bagi zat yang azali abadi. Bukanlah lafaz tu yang kita tulis di papan putih tu yang kita sembah. Allah Ta'ala, zat Allah Ta'ala yang kita sembah. Tetapi tulisan tersebut adalah ibarah bagi zat Allah, ya, zat Allah yang azali abadi. Itu nak mudah faham. Jelas ya? Jadi Al-Quran yang kita baca tu, yang boleh kita pegang, yang bahasa Arab, yang dia adalah bertulisan, Al-Quran dengan makna itu adalah makhluk. Yalah, tentulah makhluknya, ya. Tentulah mushaf tu makhluk, kerana kita pun mushaf tu kita boleh sentuh dia. Dalam bahasa tu pun Al-Lafzul Munazzal tu dalam bahasa Arab ada mula, ada akhir, kita boleh melafazkannya. Itu tentulah makhluk, kerana setiap perkara yang hadith, ya, setiap perkara yang hadith iaitu yang wujudnya dimulai oleh ketiadaan, pasti dia makhluk, kerana tak ada sesuatu yang wujud setelah ketiadaan, melainkan wujudnya itu dengan penciptaan oleh Allah Ta'ala. Okay, jelas ya? Okey, baik. Lagi kata pengarang kitab, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Bagi Allah, lahu, hu itu kembali kepada Allah. Bagi Allah maknanya Allah memiliki sifat, Allah memiliki 7 sifat yang bersusun, yang tersusun secara berturut-turut dalam bait syair ni lah maksud dia. Maknanya dia dah susun. Nanti akan pada bait ya, pada bait yang seterusnya nanti pengarang kitab disebutkan secara berturut-turut sifat yang 7 sebut. Okey, jadi sebelum ni kan kita dah sebut bahawasanya Allah Ta'ala ada 20. Kita wajib mengetahui 20 sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Tapi kena diingat, 20 sifat tu bukan bermakna Allah sifatnya terhad kepada 20 saja. Tidak. Sifat kesempurnaan Allah itu tidak terbatas kepada 20 sifat sahaja, banyak, tetapi 20 sifat tersebut adalah apa yang wajib kita ketahui. Okay, jadi bila pengarang kitab sebut lahu sifatun sab'atun, ini melengkapkanlah bilangan 20 tersebut. Kalau kita tengok daripada mula kan, maujudun. Maujudun ni yang pertama, itu al-mukhalifun lil khalqi. Ini sifat al-wujud yang pertama. Yang kedua, mukhalifun lil khalqi, sifat al-mukhalafah lil hawadith. Ini pengisbatan sifat al-mukhalafah lil hawadith. Kemudian wa qaimun ghaniyun. Ini pengisbatan dengan sifat waqad mawjud, al-mawjud, mula al-wujud, kemudian al-mukhalafah lil hawadith. Wa qaimun ghaniyun ni ini adalah sifat termasuk dalam ni lah al-qiyam, pengisbatan Allah dengan sifat al-qiyam binafsih. Al-qiyam binafsih, al-qiyam binafsih, iaitu Allah tidak berhajat kepada selainnya. Kemudian sifat wa wahidun, ini sifat al-wahdaniyah. Kemudian wahai ini dia dalam turutan ni disebutkan sifat ma'nawiyah dulu. Wahai maksudnya Allah kaunuhu hayyan, hal keadaannya maha hidup.
Tapi itu satu pengisbatan Allah dengan sifat al-hayah lah. Kemudian qadirun. Kaunuhu qadiran. Allah hal keadaannya bersifat dengan al-qudrah. Muridun. Kita biasa dengar muridan. Kaunuhu muridan. Hal keadaan Allah bersifat dengan al-iradah. Alimun. Alimun. Kaunuhu aliman. Hal keadaan Allah yang bersifat dengan ilmu. Kemudian sami'un. Kita biasa dengar sami'an. Kaunuhu sami'an maknanya hal keadaan Allah yang bersifat dengan as-sama'. Kemudian basiran kita biasa dengar. Itu maknanya hal kaunuhu basiran, hal keadaan Allah yang bersifat dengan al-basar. Kemudian kita biasa dengar mutakalliman. Kaunuhu mutakalliman, hal keadaan Allah Ta'ala yang bersifat dengan al-kalam. Jadi susunan dia ni sifat disebut sebelumnya itu sifat nafsiyah, iaitu sifat wujud. Kemudian al-mukhalifun lil khalqi, ini sifat as-salbiyah. Namun juga al-qiyam bi nafsih, itu sifat salbiyah. Sifat salbiyah ni apa? Sifat salbiyah adalah sifat yang maknanya itu dia berbentuk penafian. Maknanya contohnya bila kita sebut mukhalifun lil khalqi, Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa qaimun al-qiyam bin nafsi, maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya. Kalau kita sebut al-wahdaniyah, maknanya Allah tidak berbilang. Jadi maknanya itu adalah menafikan perkara yang lawan bagi sifat tersebut. Okay, jadi yang kita sebut tadi, qadirun, muridun, alimun, sami'un, al-basir, wal mutakallimu, itu pula termasuk dalam sifat ma'nawiyah. Jadi yang seterusnya nanti beliau sebutkan lahu sifatun sab'atun tantazimu, itu merujuk kepada sifat al-ma'ani. Sifat al-ma'ani apa tu? Itu adalah sifat yang ia wujud pada zat Allah Ta'ala. Kata para ulama, ya, ada ulama yang mendefinisikan sifat ini, kata mereka, lau kushifa annal hijab la sahha ayyura. Maknanya sifat ma'ani ni, sekiranya dibukakan hijab kita, maka sah kita melihat sifat tersebut, kerana ia adalah sifat yang wujud, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Adapun seperti contohnya sifat kita sebut tadi, al-mukhalafah lil hawadith, contohnya sifat Allah tidak sama dengan makhluk, sifat tersebut sabit pada zat Allah Ta'ala. Tapi dia bukan suatu perkara yang maksudnya dia wujud pada zat, tapi dia tabit pada zat. Kerana ia ada satu sifat yang bila kita sebut sifat tu kita faham. Kita faham pada zihin kita atau pada fikiran kita bahawasanya Allah tak sama dengan selainnya. Bukan sebab bila kita sebut amrun i'tibari ini perkara yang dia bukan wujud dengan diri, tapi dia wujud pada faham kita di minda kita. Bila kita sebut Allah bersifat dengan al-wahdaniyah, maknanya kita faham Allah zatnya tak sama dengan makhluk. Tetapi kalau bila kita sebut sifat-sifat al-ma'ani, seperti sifat yang akan disebutkan nanti, antaranya qudrah, iradah, sama', basar. Jadi sifat-sifat tersebut ia adalah suatu sifat yang ia wujud pada zat Allah Ta'ala. Yang kata para ulama, sifat-sifat ini lau kushifa annal hijab la sahha ayyura. Sekiranya dibukakan hijab kita, maka sah kita melihatnya. Dan sah juga mendengarnya lah, sebab para ulama menyebutkan
setiap perkara yang wujud itu sah kita melihat dan mendengarnya. Tetapi ya, semua perkara yang wujud sah kita melihat dan mendengarnya. Tapi kita di dunia ni Allah jadikan kita terbatas lah, maknanya yang kita boleh dengar, adalah perkara yang berbentuk suara, yang boleh kita lihat, perkara yang boleh kita sentuh atau kita boleh lihat. Tapi suara kita tak nampak kan. Tapi sebenarnya jika Allah berkehendak, segala perkara yang wujud kita boleh mendengarnya dan kita boleh melihatnya. Itu kata apa yang disebut oleh para ulama. Jadi sifat ma'ani ni 7 sifat, iaitu sifat qudrah, iradah, sama', basar, hayah, al-ilmu, kalam. Ni ada 7 ni. Jadi 7 tambah yang 13 sebelum ni kita dah sebutkan, semuanya ada 20 sifat. Jadi cukup dah 20 sifat Allah yang wajib kita ketahui. Tetapi sebagaimana yang kita sebutkan sebelum ni, ya, saya share screen ni. Saya share screen PowerPoint. Tak dapat. PowerPoint tu maksudnya dia dalam external hard disk, jadi tak dapat, dia tak boleh detect ni. Cuba saya buka. Okay, baik. Tapi saya nak beritahu kan, nak maklum kan, sebab sebelum ni saya ada tunjukkan ada rajah yang padanya disenaraikan sifat-sifat, dan saya bahagikan mana yang sifat nafsiyah, mana yang sifat salbiyah, mana yang sifat ma'ani, mana sifat ma'nawiyah. Jadi sifat-sifat ni, kalau kita tengok sifat ma'ani ni yang kita sebutkan tadi, sifat yang dia wujud pada zat, dia ada pada zat, yang sekiranya Allah membuka hijab kita boleh melihatnya. Adapun tapi kena faham ya, bila kita kata melihat Allah dan melihat zat Allah atau sifat Allah, itu bukan dengan makna melihat sebagaimana kita melihat perkara di dunia ni yang ianya adalah jisim. Tidak. Allah dilihat tanpa Allah sama dengan makhluk. Kerana Allah bukan jisim dan tidak bersifat dengan sifat jisim. Okay, baik. Jadi sifat yang 7 ni, dia melengkapkan keseluruhan sifat jadi 20 sifat. Dan sifat ma'ani ni, ia adalah suatu sifat, ya, suatu sifat yang melazimkan apa yang disifatinya dengan suatu hukum. Maksudnya sifat al-ma'ani, contohnya sifat al-qudrah, dia melazimkan apa yang disifatinya, iaitu zat lah. Maknanya sifat al-qudrah melazimkan zat Allah dengan suatu hukum, iaitu hukum yang dimaksudkan adalah melazimkan sifat ma'nawiyah. Jadi dia melazimkan sifat ma'nawiyah kepada Allah. Jadi bila kita kata Allah bersifat dengan al-qudrah, lazim daripada sifat al-qudrah adalah kaunuhu qadiran. Maknanya lazim daripada sifat al-qudrah adalah hal keadaan Allah yang maha berkuasa.
Kaunuhu qadiran maksudnya hal keadaan Allah yang bersifat dengan al-qudrah. Lazim daripada sifat al-qudrah kaunuhu qadiran. Lazim daripada sifat al-iradah kaunuhu muridan. Lazim daripada sifat al-kalam kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu maknanya hal keadaan. Hal keadaan Allah yang bersifat dengan al-qudrah. Hal keadaan Allah yang bersifat dengan al-iradah. Itu makna kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan. Kenapa ulama' dia menambahkan sifat ma'nawiyah? Ada sebahagian ulama' kata cukup sekadar 13 sifat sahaja. 13 sifat tanpa ditambah sifat ma'nawiyah, iaitu yang kita sebut tadi, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu mutakalliman, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan. Kerana kata para ulama, dengan kita menyatakan sifat al-ma'ani yang 7 tu sifat al-qudrah itu dah diketahui, kerana lazim dari sifat al-qudrah adalah sifat al-ma'nawiyah, jadi tak berhajat lagi disebut. Itu sebahagian ulama' dia kata sifat yang wajib diketahui hanya ada 13 sifat sahaja. Yang 7 lagi yang sifat ma'nawiyah, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, itu diketahui daripada makna al-qudrah, daripada makna al-iradah. Tapi ulama' yang kata 20 sifat yang wajib diketahui, kerana mereka nak tambah lagi, nak menunjukkan, mereka tambah lagi sifat al-ma'nawiyahnya, nak menunjukkan bahawasanya sifat tersebut tak berpisah daripada Allah. Jadi Allah, sifat-sifat dia tu tak berpisah. Macam kita kan, sifat kita ni boleh berpisah daripada kita, maknanya kadang ada, kadang tidak. Macam sifat al-qudrah, kadang kita ni ada keupayaan, boleh jadi tidak, tapi Allah sifatnya tidak berkurang, tidak hilang. Jadi itu ditambah sifat al-ma'nawiyah tu. Tetapi kata para ulama' yang kata 13 sifat saja yang wajib diketahui, tak berhajat kepada penambahan. Saling bercanggah. Tak saling bercanggah. Yang mengatakan 20 sifat tak bercanggah dengan yang kata 13 sifat. Yang kata 13 sifat tak bercanggah dengan yang kata 20 sifat. Hanya yang kata 20 sifat itu penambahan. Yang kata 13 sifat tu dia tak menafikan. Yang tambahan tu hanya dia tak menyenaraikan, dia tak menyebutkan dalam penyebutan sifat yang wajib kita ketahui bagi Allah Ta'ala. Okay. Kemudian bait yang ke-9, jadi dia sambungan. Kata pengarang kitab tadi, lahu sifatun sab'atun tantazimu. Bagi Allah Ta'ala 7 sifat yang tersusun pada bait ni lah. Apa dia? Faqudratun iradatun sam'un basar. Hayatunil ilmu kalamun istamar. Itu 7 tu, al-qudrah, al-iradah, as-sama', al-basar, al-hayah, al-ilmu, al-kalam. Itu yang 7 yang kita maksudkan. 7 yang kita maksudkan ini adalah sifat al-ma'ani. Maknanya dalam susunan kitab ni, dalam kitab Aqidatul Awam, dia mulakan dulu dengan sifat al-ma'nawiyah, baru sifat ma'ani. Tapi sebelum tu dah adalah sifat, dia sebutkan sifat nafsiyah itu al-wujud, kemudian sifat salbiyah seperti sifat al-muqalafah lil hawadith, kemudian sifat al-ma'nawiyah yang disebut sami'un, al-basiru wal mutakallimu, itu merujuk kepada sifat al-ma'nawiyah lah. Itu yang kita sebut sebelum ni. Bila kita sebut as-sami' itu sifat, itu adalah suatu pengisbatan ya. As-sami' bila pengarang kitab menyebutkan itulah adalah suatu pengisbatan Allah dengan sifat as-sama'. Kerana kaunuhu sami'an
itu adalah sifat yang ianya adalah lazim daripada sifat al-qudrah, iaitu sifat as-sama'. Jadi secara tak langsung sifat bila kita sebut sifat ma'nawiyah itu mengisbatkan Allah dengan sifat ma'ani. Okey, jadi faqudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istama'. Ini kita akan bahaskan pada pertemuan akan datang. Kenapa pengarang kitab mendatangkan sifat-sifat ma'ani ini, sebalik didatangkan sifat ma'ani setelah sifat ma'nawiyah. Nanti kita akan bincangkan tentang sifat ni, dan kemudian selesailah untuk penyebutan 20 sifat Allah Ta'ala yang wajib kita ketahui. Nanti kita akan sambung minggu depan bait 9 ni. Tak selesai lagi lah 20 sifat. Lepas kita selesai bahas bait ke-9 ni, baru selesai 20 sifat ni. Okay, baik. Jadi saya serahkan kepada Puan Pengerusi Majlis. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Sebelum tu minta maaf Ustaz, saya tak dapat nak buka kamera sebab line saya tak berapa stable kat sini. Baiklah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Kita buka kepada para jemaah jika mempunyai sebarang soalan yang nak diajukan kepada Ustaz. Dipersilakan. Okay, pada hari ini kita Ustaz telah share 7 sifat ya, sifat-sifat wajib yang wajib diketahui, sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh kita ya. Baiklah jemaah, terima kasih kerana masih lagi setia ya bersama-sama hingga ke akhir kuliah pada pagi ini. Jika tiada sebarang soalan, saya serahkan semula majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk menangguhkan kuliah kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul As. Dipersilakan Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih kepada semua yang hadir. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Admin. Semua. Baiklah jemaah, insya-Allah. Admin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang ada masa lapang untuk bersama-sama dengan Al-Fadilah Ustazah Jasrina ya pada petang ini jam 5.30 petang untuk slot zikir amat surat Sughra. InsyaAllah kita jumpa nanti ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Macam tu nak order buku tadi tu? Nak bagi senarai nama kat saya pun boleh. Maknanya PM saya nama dengan alamat. Jadi saya akan bagi satu senarai panjang lah kepada Ustaz. Jadi senang dia nak refer. Nanti bila Ustaz kata dah boleh buat pembayaran, saya akan share nombor akaun. Nanti you all akan bank in sendiri. Ustaz akan post terus ke alamat masing-masing. Saya cuma uruskan senarai saja. Ya, boleh tak? Ya? Bagi nama dulu. Oh, boleh. Bagi Apa ni? Nombor telefon. Nombor telefon 012 012 299 299 3816. 3 3816. 3816. Nama penuh Wan Zalhai Ibrahim. Okey, baik. Nanti apa-apa ni? Nanti saya PM. Ya saya. Nanti Ania call ya. Ya, baik insya-Allah. Nanti Ania.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada siapa lagi nak bagi nama? Boleh ya. Boleh mesej saya pun tak apa. Terima kasih Assalamualaikum. semua. Saya Haizan bin Assalamualaikum Hamzah. warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk tutup link ya. Terima kasih. Yalah. Okey, terima kasih Nia. Ya. Nama-nama yang dah ada kat saya tu Puan Aisyah Ismail, Cik Zahara, Puan Norma, Puan Siti Aminah Muhi. Saya dah bagi nama ya dekat Ustaz. Tak apa, nanti apa-apa saya akan PM. Terima kasih. Nama saya ya. tadi? Yelah, tapi saya belum bagi kat Ustaz. Saya baru dapat kan. Nanti saya PM ya, saya mesej. Ustazah, kena tanya sekali berapa naskah yang nak dibeli tu? Kena bagi tahu nak berapa, tak apa. Nanti kalau tu saya tanya. Biasanya saya akan tulis terus berapa unit nak. Yalah. Okey. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin untuk tutup link ya. Terima kasih.